Kita semaya pukul 8 sampai pukul 10. Boh semaya juga. Dalam arti Allah Ta'ala nak we kita duduk di dalam agama Islam. Bentuk Islam. Allahu Rabbi. Itu soalan yang kita kena soal. Aku ni ada Islam. Tapi adakah kehidupan aku tiap hari dan juga malam bentuk agama Islam? Yang keduanya iman kita, tuan-tuan. Nabi sebut dalam satu hadis, al-imanu yazid wa yanqus. Iman ni ada naik, ada turun. Iman ni ada naik, ada turun. Buka Facebook. Kadang-kadang iman kita naik dan terkadangnya iman kita turun. Masa mana iman kita naik? Bila kita dengar suara orang bel. Hati kita tak boleh duduk. Walaupun duk motong, duk hijau, duk buat gapo, kena berhenti segala-gala supaya pergi sepel ambil air semaya, naik duk atas jadah semaya hak waktu yang tertentu. Tu iman yang kuat. Tapi bila masa kita dengar suara orang bel, kita tak gaduh. Mari dalam hati khabar, tahu dengar suara orang bel. Tapi kita royak kepada hati kita, tagi dia lagi lama lagi nak asal. Nah, kadang-kadang pergi semaya sudah wisale masuk asal, pakai hubung asal lalu dah. Itu tanda kata iman kita sudah kurang. Iman kita sudah nol. Apa nak buat ke mana? Nak buat ke mana? Iman kita bertambah. Tidak ada jalan yang lain, jalan agama. Dengar orang mengajar banyakkan zikir, banyak buat baik, ini nak menambahkan iman. Sebab tu di hari ni kalau kita pergi Mekah, ibu bapa orang ramai sekali di Mekah sekarang. Bulan Rajab yang telah lalu amor baru klik. Subhanallah. Orang ni masya-Allah ibu bapa, lebih pada wasa haji lagi. Bulan Rajab ramai sekali orang pergi mengerjakan umrah di sana. Nah, ini menyebut kata apa persiapan mereka? Ada lagi sebulan nak masuk bulan Ramadan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka buat persiapan untuk nak menyambut bulan Ramadan dengan iman yang teguh, yang kuat dan amalan yang mana mereka sentiasa rapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dalam 1 tahunในระยะเวลา1 ปีมี12 เดือน ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ni ibu bapa, Allah Subhanahu wa taala hitung amalan kita dan Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat buat naik kepada tempat yang tertinggi di atas langit pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban hak masa setahun. Ambil amalan hak kita buat setahun tu buat naik kepada langit. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tak biasa tengok Nabi puasa sunat yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah satu bulan yang Nabi kita puasa sunat banyak hari pada bulan yang lain-lain. Satu daripadanya Nabi sebut dalam satu hadis, 2 amalan ibu bapa. As-siyam wa qiraatul Quran. As-siyam makna puasa. Wa qiraatul Quran, baca Quran. Nah, yashfa'ani, menjadi syafaat. 2 amalan ni akan boleh tolongkan kita, akan boleh syafaatkan kita lil abdi, bagi seseorang hambanya bila yaumul qiyamah, di negeri akhirat esok, di padang mahsyar. Kita buat haji, amalan haji senyap, kita di antaranya semaya senyap, amalan semaya. Ada 2 amalan yang akan heretkan kita, iaitulah siyam dalam arti puasa sunat, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. 2 perkara ni ibu bapa yang menjadi syafaat, duk manggil tuwe hak buat 2 perkara sana.
Maknanya kita rajin puasa sunat, kita rajin baca Al-Quran, dua amalan ni akan tolongkan kita, akan syafaatkan kita, heretkan kita supaya duduk tempat selamat di padang mahsyar dan timbul amalan lalu titi sirat menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh tu reti katanya amalan yang penting di dalam bulan Syaban yang kita ada sekarang ni, tak berapa lama nak masuk Ramadan, iaitulah puasa sunat ibu bapa. Puasa sunat satu daripada amal yang istimewa yang digalakkan kita memperbuatkan pada bulan yang kita ada sekarang. Puasa sehari, berhenti sehari, puasa sehari, berhenti sehari. Amalan yang sunat. Allahu Rabbi. Rajinkan puasa. Kalau ada qada cepat. Saya sebut sikit. Satu daripada persiapan kita nak masuk bulan Ramadan. Wakah hak kita nak kecek malam ni sedekah jariah. Tak siapa lagi. Tapi kita wai kru dulu. Munasabah dengan bulan Syaban, we reti persiapan nak masuk bulan Ramadan, kena cedek gapo. Ni ramai dah orang ni. Nak masuk bulan Ramadan ada sebulan, yo cedek dah belah-belah. Cedek gapo? Yo pakak pergi buat basah kat tepi jalan. Yo nak jual air tebu. Yo nak jual apa nama ni, air pusing. Hak tu bukan. Hak tu tak masuk banci. Hak tu untuk cari rezeki saja. Tapi persiapan untuk nak masuk Ramadan satu, iaitulah bayar dulu hutang qada puasa. Hak kita tinggal pada Ramadan yang telah lalu. Mak-mak, ibu-ibu ni, anak-anak tina kita hak umur 15, 16, 17, tanya dia ratik. Tanya anak kita ratik. Sebab budak-budak runil ni galik, lalai. Hari-hari duduk dengan gapo. Cuba cuek tanya, muka dah ke dak lagi? Cuba tanya. Jawab pennya dak lagi. Pas nak koda bila? Esok nak pergi jalan Teluk Sembilan. Tak jadi pula dah. Allah. Kena koda dah. Sebab salah. Salah saja bukan, kena perak. Kifarat. Kena bayar kifarat. Contohnya ada 5 hari tak ada koda, esok Ramadan contohnya. Tak ada lah. Esok kena puasa Ramadan dah. 5 hari lagi ada hak koda ni. Kena puasa lepas pada raya. Qada 5 hari, lepas tu kena bayar 5 cupok beras. 5 cupok beras, sehari cupok, sehari secupok. Kalau kita tinggal puasa 20 tahun, sipi tilau, sehari. Kita qada esok, kita kena bayar beras 20 cupok. Kena kun dengan 20 tahun. Lepas kalau 10 hari, kun tengok. Ambil beras kepada fakir miskin sebagai bayar kifarat. Kena perak. Jangan buat main-main. Sebab sebelah bulan Allah Ta'ala masa untuk kita sempurnakan qada, maka kita qada lah. Munasabah kita duduk bulan Syaban, kita qada sekali dengan puasa sunat. Sengaja aku puasa esok hari, qada bulan Ramadan dan sunat bulan Syaban. Sekali lalu dah. Kita dapat dua-dua. Lepasnya qada, boleh juga pahala kita puasa sunat. Ini persiapan. Nak masuk Ramadan ni. Nak masuk Ramadan kena qada dulu. Qada dulu. Hak tinggal puasa sakit kena qada. Lah ni segar dah, sihat dah. Yang keduanya, persiapan kita nak masuk bulan Ramadan yang disebutkan oleh ulama, membersihkan hati. Bersihkan hati daripada dua sifat yang besar, iaitulah sifat dendam dalam hati. Kham krod, kan ada nak marah ke orang, dan sifat dengki mendengki. Sifat dengki kepada orang, ada hasad. Tengok orang beli kereta baru tak boleh duk. Tengok orang berjaya, berasa kita siaplah. Awak rana dia ni.
Nampak orang rumah 2 lapis, siap tak boleh duduk dah kita. Dengki yang ada dalam jiwa kita, ia hapuskan amalan di dalam bulan Ramadan. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Allah. Hasad dengki ada kepada seorang, tak kira orang ni ada piyah ke, pakai kain serbai ke, dakwah besar ke, mekuk ke, kotak kelubung ke, kalau ada sifat ni, amalan hak kita buat, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, kita zikir, kita tahajud, kita maya tarawih, tapi habis amalan. Supaya kayu api yang hipung banyak-banyak, ambil api secucuk, habis nyala, habis licin. Wal'ayazubillah. Sebab tu nak masuk Ramadan jangan biada. Nak buat ke mana ni? Nak buat ke mana? Hati kita ni dia mari weh. Apa boleh hati kita bila kita tengok orang yang berjaya? Kita buka kedai, demo buka kedai. Kita tengok kedai demo laku pada kedai kita. Hati kita mari berasa. Kerana di dalam hati kita, hati hak supaya jatuh pisau tu, ia ada satu lubang. Dalam lubang tu ada darah hitam duduk dalam. Tak habis darah hitam. Darah hitam ada dalam, tempat darah hitam itulah hak setan masuk pergi tipu kita. Hati hak tak ada darah hitam adalah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita duduk di tepi telaga Zamzam, Jibril ambil air Zamzam, pergi basuh hati Nabi. Hak hitam tu tak ada. Setan tak boleh nak tipu, walau sedikit pun nak masuk pergi tipu hati Nabi. Berasa gitu, berasa gini, tak ada. Tapi kita manusia biasa ni ada. Maka daripada situlah dalam kitab penawar sebut, bila dia mari perasaan, apa yang kita nak tolak? Satunya ilmu kita kena tahu. Kena tahu kata ini sifat deki. Aku deki ke orang ni. Perasaan lagu ni, kuam rusuk yang ni kekan ica, khabar. Khabar jangan widih orang tegur kita. Khabar kata aku sudah deki kepada orang. Yang kedua amal, iaitulah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tolak sifat deki tak sebi ada. Bila yang mari perasaan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan dalam kitab penawar sebut, ubat yang paling besar orang sifat deki, seorang ni hak kita berdeki, kita kena balik puji kepada dia. Bila kita sapa masuk puji kepada orang kita deki tu saat ni, maka habis sifat ni. Sifat deki tak akan ada. Ini ubat yang paling pahit sekali. Pahit. Nak buat kan? No. Orang kita benci, orang kita deki, tiba-tiba suruh kita puji kepada dia. Payah. Tapi kalau boleh makan ubat ni, adalah penawar yang paling besar untuk membeki, membersih akan hati yang tak comel yang ada dalam hati kita. Pak kita nak bawa siapa masuk Ramadan. Ingat, bila bawa deki siapa masuk bulan Ramadan, puasa pun saja. Maya tarawih pun saja. Makan orang buka puasa pun saja. Maya sunat witir, bangun tahajud malam saja kita buat. Sebab apa? Ya habis makan di deki. Kalau gitu lah ni kena cabut dah belah-belah. Ni persiapan kita bulan Ramadan, tuan-tuan. 2. Yang ketiga, persiapan untuk bulan Ramadan, kita kena persiapan, kena cedek, kena teriam duit untuk nak sedekah di dalam bulan Ramadan. Kita nak sedekah berapa kok sehari bulan Ramadan? 100 sehari, cedek duit belah-belah 3,000. Duit gaji hak bulan ni taruh 3,000, hak makan lebih tu makan. 3,000 taruh belah-belah. Harana kena taruh nanti bulan ni kita taruh tak apa. Dak kena taruh lah ni. Sebab bila kita taruh lah ni, sampai bulan Ramadan, hak sedekah ada siap dah. Tak ada kena cedek dah. Ada cukup dah, bukan nak tambah lagi kita sedekah. Tapi kalau kita tak cedek, sampai bulan Ramadan, duit ada camkat. Nak beli untuk buka puasa lagi, nak beli baju raya anak cucu lagi, menatu lagi, nak buat untuk maya calon hari raya lagi, kabar-kabar hak nak sedekah,
tinggal ada sikit. Akhir sekali tak ada nak sedekah. Pakai beli untuk belanja habis licin. Rugi sama sekali. Sesiapa yang hidup bulan Ramadan dan dia tak boleh nak sedekah dalam bulan Ramadan, orang tu adalah masuk dalam golongan orang yang paling rugi yang temu dengan Ramadan, mai daerah prayotของ Ramadan เลย Ya tak leh pun prayot hak Ramadan. Ramadan ada prayot ke apa? Satu daripadanya sedekah bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala berganda pada bulan yang lain. Kalau awak ganda nak boleh sedekah, cedel lah ni. Cedel duit lah ni, hipung belah-belah. Hipung 100 hari cukup 3,000 taruh molek. Masuk Ramadan tiap-tiap hari kita sedekah. Allah. Ni kehidupan manusia yang berkat. Tuan-tuan, nak tahu orang berebut bulan Ramadan, kita tengok Mekah dengan Madinah. Mekah Madinah luah, kawasan luah. Bulan Ramadan ada buat majlis buka puasa, yak depan sampai luar habis licin. Lah ni orang cong habis dah. Kita kalau kaya, kita nak pergi cong tak leh dah, ted demo habis licin dah. Ambil di pintu 22 sampai pintu 23. Hak syekh ni, hak token ni. Pintu nu pula ambil tian ni sampai tian nu, hak token tu. Siap belaka dah. Demo cong siap sebulan, hak ni hak tempat dia ni. Hak ni tempat dia ni, suku-suku. Allah. Bapanya? Kerana semua sudah faham kata bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Maka ni ada lagi masa sebulan nak masuk Ramadan, persiapan, triam. Cedek kita bila masuk Ramadan, kita boleh sedekah tiap-tiap hari. Yang keempat, amalan atau persiapan kita untuk bulan Ramadan, tuan-tuan, iaitulah kita memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah. Lah ni, banyakkan istighfar. Lagu mana istighfar? Gapo istighfar? Istighfar arti meminta ampun kepada Allah. Minta wi Tuhan ampun dosa. Minta wi Tuhan sapuh dosa hak telah lalu. Hak lek pagi, hak tengah malam, hak kita telah buat yang telah lepas mari dah. Maka bila sebut kata istighfar, kelima kam istighfar, satu hak paling pendek sekali. Astaghfirullah. Nah, kita ibu-ibu, mak-mak semua, waktu kita nyawa letih-letih, hijau letih-letih naik atas rumah. Nah, bila letih lelah tu, we tubik go. Astagfirullah. We tubik hak tu mak we. Ni duk tubik gapo? Adalah agak nak apa lah. Tu umur 70 dah. Kau duk sampai buka tu lagi. La ilaha illallah. Patutnya astagfirullah. Kenapa? Tuhan apa dosa belah-belah dah. Ni nak jadi prakcam ni. Lepas tu panjang sikit. Astaghfirullahalazim. Lepas maya, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata tengah hari, tengah malam. We boleh baca sekali tengah hari, sekali tengah malam. Iaitulah penghulu istighfar. Huwana istighfar. Siapa yang baca tengah hari, Tuhan ampun dosa hak tengah malam. Baca tengah malam, ampun dosa hak tengah hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sebagai penghulu istighfar. Oleh tu ibu-ibu, bulan Syaban hak kita ada ni,
Pakak-pakak kita amal istighfar. Pian mana wabah nak baca? Pagi lepas subuh. Ni mudah-mudah ni. Pakak dengar, reti, faham, ingat, boleh amal selalu. Bacakanlah pagi lepas subuh, Astaghfirullahalazim 100 kali. 1 kali. Tak sampai 5 minit. Allah, nak masa 5 minit tu tak ada kau. Oleh tu hajar perangai kena hajar perangai kita. Gapo perangai kita? Aku lepas maya subuh kena duduk atas jadah dulu. Yang noi-noi 10 minit. Paling panjang sampai kepada 30 minit ataupun sejam. Belum nak pergi buat kerja, nak tubik pergi mana, duduk dulu. Duduk dulu. Lebih lagi lepas maya 5 waktu. Baca dulu 3 kali. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Hagi nak bangun. Siapa yang semaya sudah wisalah akik punggung pergi selalu, supo-supo dengan yo tu tak ada dosa. Sebab tak sah istighfar. Orang tak sah istighfar dalam arti dia rasa dia tak ada dosa. Orang yang istighfar bahasanya dia tu rasa aku ni duduk dalam hal salah sokmo-sokmo. Sebab nak baca. Tapi kalau lepas maya dah pun pakai punggung lalu, supaya tak ada dosa demo ni. Supaya tak ada dosa. Sebab tak say minta Tuhan ampun dosa. Kenapa? Allah, duduk dulu. Duduk membacakan istighfar. Banyak kita istighfar pada bulan ni. Bila masuk Ramadan, dosa kita tak ada ibu bapa. Bila sambut Ramadan dengan tak ada dosa, gapo yang kita buat? Gapo yang kita dapat? Rajin atas buat amal bulan puasa. Amalan gapo bulan puasa? 1 puasa, 2 zikir, 3 baca Quran, makan kepada orang buka puasa, semaya sunat tarawih, bangun sahur tengah malam, semaya sunat tahajud dan sebagainya. Ini amalan hak bulan Ramadan. Kita nak boleh buat belaka ni. Ya mari mana? Ya mari daripada diri kita tak ada dosa ibu bapa. Bila kita tak ada dosa, situlah kita rajin buat amal. Wasa nak buat. Wasa nak baca Quran. Wasa nak zikir. Wasa nak pergi semaya tarawih. Wasa nak pergi semaya Jumaat di masjid semua. Satu daripada benda yang menyekat. Benda sekat. Wakwi kita malah. Gapo kita malah? Gano aku malah tarawih ni? Gano aku malah pergi maya sejid ni? Gapo? Dosa. Orang yang banyak dosa menyebabkan dia malah nak buat amal. Kalau gitu, nak buat gano nak pergi rajin? Cabut dosa. Bagaimana nak cabut dosa? Istighfar. Banyak kita mengucap istighfar. Minta ampun kepada Allah. Masuk Ramadan, rajin kita. Rajin terawih Allah. Ya manggil bahasa Syekh kata, mi kham katerun nekan tham amal. Jadi duduk dengan nak pergi semaya terawih pula ni. Sudah terawih, klik witir rumah lagi. Allahu Rabbi. Nah, ini persiapan kita. Banyak kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Semua ada dosa. Semua kita ada salah. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap anak cucu Nabi Adam orang salah. Kita anak cucu Nabi Adam salah-salah. Kita ada salah tuan-tuan. Tuan-tuan ada, saya pun ada. Kesalahan masing-masing. Dosa ni ada banyak. Dosa hak lama, dosa hak baru. Cuba ingat lama hak kita buat dosa hari tu. Gapo kata? Dosa hak baru. Dosa sembunyi. Tak ada dia tahu kita buat sore. Dosa zahir depan orang ramai-ramai. Dan dosa hak kita sengelai. Dosa hak tak ada sengelai. Masuk dalam nak masuk pasal malam, masuk ngan ni, demo pasal lagu. Kita tak ada nak dengar. Main ni kuam tangcai. Tapi dosa. Itu dosa. Dosa kecil, dosa besar. Dosa ni banyak. Maka dalam hal banyak dosa saat ni, Nabi kata, baiknya orang dosa. Orang dosa tapi baik. Orang dosa tapi molek.
Mana? At-tawwabuna. Iaitulah dia bertaubat kepada Allah. Siapa yang berdosa, lepas tu bertaubat. Berdosa, dia taubat kepada Allah. Maka orang ni yang paling baik di kalangan manusia. Nah, maknanya suka bertaubat. Satu sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah. Dia salah. Salah dia pergi buat satu benda, panjanglah cerita. Maka bila dia salah, waktu lepas pada peperangan Khandaq, perang gali parit, Islam dapat kemenangan. Kalau kita pergi Madinah, ada masjid 7. Salman Farisi, Masjid Nabi, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Bilal dan sebagainya. Waktu tu Nabi gali parit. Masa Nabi gali parit itulah, dalam kisah Nabi kita ambil batu, letak di perut, ikat dengan tali, lapar. Gali parit tu, Jabir, seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, makannya kepada Nabi. Lepas pada perang, berlakunya puak kafir Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa pit senyap, silap janji dengan Nabi. Nabi pun pakai kerak putus, jangan tolong bantu kepada puak dia. Jangan hantar makannya, jangan buat kakai dengan puak Bani hok silap janji dengan Nabi. Nabi hantar wakil seorang Abu Lubabah. Puak dia pun royak minta maaf, tolong royak sapa kepada Muhammad. Kata kita ni minta maaf, lain kali kita tak saya buat dah. Tapi Abu Lubabah dia buat satu benda yang Nabi tak suruh. Gapo dia buat? Dia tak ada kecek. Tapi dia ambil tangan telunjuk, dia rosak di tekak dia. Macam ni. Apa maksud? Puakmu mati. Jadi Nabi tak suruh buat lagu ni. Tapi dia pergi buat. Bila dia pergi buat, salah. Hati berasa silap. Rasa salah pelik daripada Khandaq tu saat ni. Maka lalu siapa di Madinah, dia pergi tamak dia sendiri. Setengah kata tali, setengah kata rata, pergi tamak di satu tiang. Tiang ni duduk mana? Duduk dalam Raudah min Riyadil Jannah. Raudah kita masuk tu ada tiang so. Dia tulis nama di atas cahaya hijau, iaitulah tiang Taubat Ustuwanah. Tiang Taubat. Tiang Abi Lubabah. Duk betul dengan tiang Aisyah. Abi Lubabah duk kiri, Aisyah duk kanan. Maka tiang ni ibu bapa, tiang tempat Tuhan terima taubat sahabat Nabi yang bertaubat ni hari ni malam. Duk minta taubat kepada Tuhan kesalahan dia saat ni. Akhir sekali Ummi Salamah, isteri Nabi, mari hungar royak kepada sahabat, kata ayat Quran turun dah, kata sudah terimanya taubat Abu Lubabah. Akhir sekali Nabi pun mari tali hok duk ikat. Dia tu tempat Tuhan terima taubat. Bila kita pergi masuk Raudah, dia berebut masuk di tiang. Sebab apa? Tempat tu Tuhan sudah terima taubat sahabat Nabi. Bila kita pergi taubat situ juga, nescaya Allah Ta'ala akan terimanya taubat kita. Orang tak tahu pergi masuk, orang hamak tu baik. Tuan-tuan, dalam Raudah ni ada tiang hak ada nama. Yang pertama Ustuwanah Sarir, Ustuwanah Haras, Ustuwanah Wafud. Di kubur Nabi tu dia tulis Sarir katil. Katil hak Nabi tidur. Haras tempat jaga, pomyang. Wafud tempat Nabi temu dengan tetamu hak mari jiran Nabi. Duduk di pagar kubur Nabi belah lek kiri. Yang keempat tiang Abu Lubabah. Yang kelima tiang Aisyah. Betul tiang Aisyah tempat tu imam semaya mihrab. Situ ada tiang Ustuwanah Mukhallaqah, batai taman yang pernah menangis bertiak kerana kasih kepada Nabi. Waktu Nabi baca khutbah, bunyi suara budak duk menangis. Siapa budak? Batai taman. Nabi tanya, "Bapa mu menangis?" "Saya nak duduk dengan Rasulullah SAW." Nabi kata, "Aku berdoa kepada kamu, mu mati, lepas tu mu pergi tunggu aku dalam syurga." Batai taman boleh bersama dengan Nabi dalam syurga kerana kasih kepada Nabi. Itu adalah tiang yang ada di kawasan Raudah. Raudah ni ada tiang banyak, Masjid Madinah. Kadang-kadang kita nak tahu Masjid Nabi sungguh hak dulu masa Nabi luah mana? Luah mana? Ambil daripada kubur Nabi tu. Dalam kubur tu rumah Nabi. Lek belakang tu bilik Siti Aisyah. Mari sebelah ni tinggal, mula start daripada masjid, gi sebelah kanan
ada tiang yang jujuk ia tulis akor cahaya hijau. Kalau orang yatim masuk nak pergi ziarah Nabi, berjalan lagi, perhati tengok ada cahaya hijau sebelah kiri kita. Berjujuk siapa lek belakang. Ia tulis gapo? Had Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke masjid Nabi pada masa dulu. Lebih pada tu hak tambah. Tambah masa Sayyidina Usman, tambah masa raja. Lah ni duk tambah pula. Lek belakang kubur Baqi duduk tambah pula masjid di antaranya. Nah, nak ayat katanya, sekarang kita kena memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah. Bila masuk bulan Ramadan, maka sempurnanya Ramadan kita. Kita sambut Ramadan dengan kita boleh buat amal segala-gala. Sebab berapa? Rajin buat amal. Tuan-tuan boleh perhati lalu dah. Sekiranya kalaulah kita senantiasa duduk dalam istighfar, nascaya Allah Ta'ala beri kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Persiapan kita untuk bulan Ramadan yang terakhir, yang kelima, doa. Jadilah kita orang yang suka berdoa. Lagu mana suka berdoa? Perhati molek. Bila sebut doa, ia ada dua. Nah. Satu, masa kita doa. Wela. Masa mana kita nak doa? Dua, tempat kita doa. Maksudnya, masa Tuhan terima doa kita. Tempat Tuhan terima doa kita. Tempat ni tak ada. Moh kita tak ada. Duk mana tempat Tuhan terima doa? Duk Mekah dengan Madinah. Masuk dalam Masjid Haram, Masjid Mekah, tengok Kaabah. Tu. Situ tempat Tuhan terima doa. Mana tu? Bucu. Kaabah ni dia ada 4 bucu. Bucu tu dia panggil Ruknu. Bucu gapo? Bucu yang pertama, Ruknu Hajratul Aswad. Bucu batu hitam. Hindam. Betul batu hitam tu tempat Tuhan terima doa. Siapa yang boleh kucuk batu hitam, habis dosa dia. Gi kot sebelah lek kanan pula, bucu Ruknul Iraqi. Namanya bucu Iraq. Apa bucu Iraq? Bucu betul negeri Iraq. Pratik Iraq. Celah ni ada gapo ibu apa? Ada pintu Kaabah. Antara pintu Kaabah, rakwang pintu Kaabah dengan batu Hajratul Aswad, ia panggil Multazam. Situ tempat Tuhan terima doa. Orang Tino mudah masuk. Kerana ia wi peluang untuk orang Tino masuk kawasan Multazam. Gi kepada bucu lagi, Ruknul Iraqi, dengan satu lagi Ruknul Syami. Bucu yang betul negeri Syam. Di situ le atas kepala kita adanya slogan mah. Bawah ni Hijir Ismail. Tempat Nabi Ismail kita. Maka dalam tu dalam Hijir Ismail tu tempat Tuhan terima doa. Sebut dalam riwayat, kalau kita duduk situ, hak kita tak nampak ibu bapa, atas kepala kita penuh dengan para malaikat. Nanti nak ambil doa, wak naik kepada langit yang ketujuh. Kita pergi umrah, kita pergi haji, habis duit berapa ratus ribu, boleh duduk situ sekali pun padan. Cukup dah. Sebab apa? Apa yang kita minta diterima, diambil oleh malaikat, wak naik kepada langit. Terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau learning ibu bapa kita pergi tengah malam, tengah hari dia tutup. Ngorek Isa dia katuk tak boleh masuk. Tapi dia buka pukul 10 malam. Pukul 10 orang yatim baris jujur gile masuk. Akak masuk. Masuk sudah tubik. Sudah semaya tubik. Allah. Bucu yang satu lagi, bucu yang keempat, Ruknul Yamani. Bucu Yaman, betul negeri Yaman. Bucu ni juga kalau kita tengok Kaabah, lek bawah dia buka kain Kaabah. Boleh pergi berdoa situ. Subhanallah. Allah Ta'ala terima doa kita. Ni dia panggil tepat Tuhan terima doa. Mana lagi kawasan masjid? Maqam Nabi Ibrahim.
tempat tapak kaki Nabi Ibrahim. Duduk situ hadap muka kiblat. Betul telaga Zam-Zam. Hak ni kita tak nampak dah. Dia tutup habis. Kalau orang dulu, orang tua dulu pergi Mekah, boleh pergi tempat telaga. Canlang, taipin lek bawah. Lah ni katuk habis licin dah. Dah. Mana lagi ibu bapa di atas bukit Safa, atas bukit Marwah. Bukit Safa, Marwah. Telaga Zam-Zam, satu tempat yang Allah Ta'ala kabulnya doa kita. Apakah Zam-Zam? Zam-Zam mari daripada kaki Nabi Ismail mata kecil. Waktu Siti Hajar duk jalan di atas bukit Safa, pergi kepada Marwah, duk cari air, tak temu jumpa. Ismail duk sore tepi Kaabah. Duk rejar tanah, ambil kaki dong gelepar, budak duk tiak. Maka duk gelepar saat ni, tubik macam air. Siti Hajar mari, wak belak. Wak kampeng, katuk, wi air tak mengalir pergi jauh. Nak ambil air, wi minum. Basuh Nabi Ismail. Itu Zam-Zam. Bukit Safa, Bukit Marwah. Bukit Safa lah ni genah dah. Sebab kita duduk se'er atas cansong. Kalau dulu se'er canlah, kena naik bukit tinggi. Bukit tinggi. Siapa tempat api hijau, jalan supaya dengar angin ungar. Tup. Allah suka. Kalau gila ni ibu bapa, orang Allah ramai. Tak ada masa hak orang tak ada. Pukul 12 malam, 1, 3, 4. Orang penuh semua. Itu dia panggil tempat mustajab. Mana lagi? Jabal Rahmah. Padang Arafah. Tempat Nabi Adam dengan Hawa berjumpa temu. Di situ, pergi berdoa. Tuhan terima doa kita. Jabal Sur. Tempat Nabi Nusuk. Jabal Nur. Tempat Nabi terima Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Mekah. Madinah di Raudah. Kebun syurga. Tempat yang mustajab. Itu doa. Doa tempat. Kalau kita duduk situ, Allah Ta'ala kabulnya doa. Tapi hari ni kita duduk rumah. Tak ada tempat. Tapi kita ada masa. Masa yang mustajabkan doa, iaitulah waktu tahajud. Masa tahajud. Oleh tu, pisah. Pisah diri kita supaya kita rajin bangun tengah malam untuk kita solatkan tahajud dan kita doa waktu tahajud. Bulan Syaban digalakkan doa dah belah-belah. Bila masuk Ramadan, duk dengan doa semua. Lain daripada tu ibu bapa, dia panggil adab. Akhlak kita doa. Hak comel sekali, ada wudu waktu doa. Ada air semaya. Doa tutup aurat. Tutup aurat molek kita nak doa. Doa duduk atas jadah tempat yang suci. Hadap muka kepada kiblat. Akik dua belah tangan. Mula start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji kepada Tuhan. Selawat kepada Nabi. Doa kepada dua ibu bapa. Doa Tuhan ampun dosa. Lepas tu doalah apa yang kita nak. Nak gapo? Ada terlekat gapo dalam hati? Minta. Serabut hak anak. Ya Allah, hari ni aku serabut hak anak yatim ni sore ni, ya Allah. Anak yatimku sore ni, ya Allah, dia duk main benar dadah, ya Allah. Minta, ya Allah. Aku sebagai ibu, ya Allah, minta wi anakku balik hati, ya Allah. Wi kuasa puah, wi boleh tinggal benda-benda tu, ya Allah. Wi jadi orang molek, ya Allah. Wi jadi orang berjuruh, anak yang soleh, ya Allah. Minta. Minta bahasa Melayu kita ni. Berdoa, tuan-tuan. Lain daripada masa tu kita doa, waktu kita mari perasaan. Contohnya tengah-tengah kita duk bawa kereta. Tengah dia bawa kereta, yang mari dalam hati. Mari gapo? Mari benar-benar hak kita berasa. Berasa nak minta kepada Tuhan. Mikir hutang, aku ni banyak hutang. Tengah dia bawa kereta, lalu dah kita doa. Ya Allah, aku orang banyak hutang, ya Allah. Bagilah rezeki kepadaku, ya Allah. Aku boleh bayar hutang, ya Allah. Minta. Ini dia panggil orang duk sentiasa dengan doa semua. Tak mesti tengah malam dah. Tak mesti tengah malam. Jadi amanah ayat kata, kita menjadikan diri kita orang yang senantiasa duduk di dalam keadaan doa. Duduk dalam keadaan kita doa. Bila masuk bulan Ramadan, hak ni tiap masa. Tengah hari ke tengah malam, mustajabnya doa kita. Tuhan terima setiap masa. Kita takut bulan ni kita tak doa langsung. Tak minta Tuhan langsung.
Masuk bulan Ramadan, tak jadi juga. Terlupa juga. Hatta lepas maya pun tak doa. Duk bulan Ramadan dah. Maknanya kalau siapa yang duduk bulan Ramadan setiap hari 24 jam, Tuhan terima doa kita belaka. Tapi kita tak doa. Kita sudah tahu bahawasanya bulan Ramadan Tuhan raya. Mana orang nak taubat, taubatlah aku nak terima. Mana orang nak istighfar, istighfarlah aku terima. Aku nak ampunnya dosa. Mana orang nak minta, minta dah derah-derah. Aku nak terima, aku nak uwi hak yang minta. Tuhan dia ayat kita lagu tu bulan Ramadan. Tiba-tiba kita tak minta. Habis Ramadan baru nak minta. Rugi. Duk masa molek dah, tapi tak minta. Supaya orang duk Mekah, tak boleh tawaf sikit habis. Rugi. Di Mekah dah, tak boleh tawaf. Orang ajak dia naik Bukit Safa, tak sih. Orang ajak masuk Raudhah, tak sih masuk Raudhah. La ilaha illallah. Tak rugi lagi. Duk dekat dah. Masa ada dah. Sebab tu nak buat kan no? Bila Ramadan, kita duduk dalam keadaan, kita berdoa semua. Lah ni, kena banyak doa dah belah-belah. Ni persiapan kita. Ajarkan akhlak kita, kehidupan kita, kita jadi orang yang berdoa. Itu persiapan 5 perkara untuk nak masuk bulan Ramadan. Maka pada malam ni munasabah yang kita buat masjid di dalam sekolah sini, maka tuan-tuan yang dikasihi sekolah Ban Krung Pinang. Alhamdulillah. Saudara yang duk tengok dalam live ni, saya minta menyerukan ramai-ramai pakak-pakak kita on mari. Kalau hak tak ada mari ruangan pada hari ni di sekolah Krung Pinang ni untuk nak membinakan satu masjid di dalam sekolah Allah. Sedekah ni ibu apa? Ya ada. Sedekah hak pasal kita habis. Nampak? Kita sedekah habis duit 100, kita orang untuk makan. Anak yatim. Masa kita itulah boleh pahala. Lepas tu tak ada. Tak ada dah. Pahala tak ada. Tapi ada yang dinamakan sedekah yang dipanggil kata jariyatun. Berlari. Bertali. Siapa mana? Siapa dalam kubur. Kubur dia. Kubur kita. Dia panggil sedekah hak biasa jenis wakaf. Binakan masjid. Beli tanah kubur dan sebagainya. Maka saya akan sebut satu persatu. Kita hak sedekah hari ni boleh gapo. Maka di hari ni dalam keadaan kita duduk dengar belakang ni, tak lagi ada kawan budak-budak yang nak berjalan kutip duit. Kita dengar belah-belah, kita masuk duit, hok duk tengok dalam live kita ni ada milik banci Thanakan Krung Thai. Lala ni berapa yok ni? 3 sen. เท่าไหร่ครับครู 4 แสนกี่หมื่นฮะ 70,000 470,000 malam ni hak dalam live kita ni sama ada dalam page Wartani dan juga page Bubble Zoo Channel. Pakak-pakak kita on mari kita on mari bersama-sama. Semoga yod nan khayap khun pai รื่อยๆsebab hak keronak sungguhnya iaitulah 1,500,000 บาท อันนี้ยังไม่ถึง 500,000 เลย tak sampai 500 lagi. Pakak on mari. Hak mana dengar tu pakak on mari. Kita tak ada mariរួមงาน dengar dalam live สด on เข้ามาเลย ไม่ต้องคิดมาก นี่คือจริยะ เดี๋ยวจะบอกว่าเราได้อะไรบ้าง kita boleh gapo daripada kita sedekah jariah. Belum kita nak tahu kita boleh, we pahal dulu. Kata learning kita duduk di alam dunia dia panggil. Manusia semua, มนุษย์ทุกคนต้องเจอ5 สถานที่ 5 tempat. Kita semua ni 5 tempat kita kena bertemu, kena duduk, kena berjumpa. Satu, sekarang ni kita duduk tempat yang kedua. Ia panggil alam yang kedua. Alam yang pertama kita mana? Waktu Tuhan menjadi Nabi Adam. Ibu bapa, Tuhan buat benih kita.
anak cucu Nabi Adam semua halu-halu duduk di hujung selbi lek belakang. Ni, lek belakang Nabi Adam. Duduk sini, halu-halu Nabi Adam tinggi 70 hasta. Maka benih tu saat ni, bila Nabi Adam setubuh dengan Hawa, boleh anak. Siapa ke anak cucu, dia panggil zurriyah. Siapa kita sekalian. Masa tu, dia panggil waktu yang pertama. Waktu yang kedua, waktu kita keluar daripada perut ibu. Nap tang te rau klot. Kita tubik daripada perut ibu, siapa bila? Siapa mati. Tubik perut ibu siapa mati. Tak kira. Muda ke tua ke tua. Tak kira. Nampak tak? Ha. Mula start daripada kita tu. Keluar perut ibu siapa mati. Ia panggil alam yang kedua. Namanya alam dunia. สถานที่ที่สองชื่อว่าดุนยาโลกดุนยา dunia ni lah manusia bagi 5 masa tuan-tuan. Satu ia panggil budak. Masa umur berapa budak? Beranak siapa umur 15. Ni panggil budak. Tengok budak. Bahasa Arab panggil sabuah. Bahasa kampung kita panggil buah. Sabuah buah. Habis tak boleh kata apa budak, ya buah. Budak. Terang orang tua duk main apa budak duk tak dia. Orang panggil apa? Gila. Tua. Dia tak masuk dengan tua. Ni budak. Budak nak jadi molek tak molek, duk di kita orang tua. Gapo hak kita kena wi kepada budak? Satu, hak besar sekali. Hak sokmo tiap-tiap hari doa ibu bapa. Masa Nabi ada budak kecil alim. Masa Nabi ada budak kecil, Nabi baca Quran ingat selalu tu. Umur 13 tahun Nabi mati. Tapi alim lah budak ni. Sebab apa dia boleh alim? Dia namanya Abdullah ibnu Abbas. Dia biasa kita ni dia Abdullah ibnu Abbas. Umur 80 ni mati wafat duduk di negeri Taif. Kita itu grup besar Abdullah ibnu Abbas. Pio Abdullah sepupu Nabi. Abbas tu ayah dia, adik-beradik dengan ayah Nabi nama Abdullah. Maka Abbas ni lah orang yang hantar berita kepada Nabi waktu Abu Sufyan nak perang Nabi di kota Madinah. Jadi Abbas ni masa Nabi duduk Mekah lagi dia beranak tubik. Nabi umur 50 tahun. Dia beranak, Nabi orang tahnik buka mulut kita panggil. Nabi ambil aliyah, Nabi tek kepada dia. Ni orang nak alim ulama ni buka mulut anak kita supaya anak kita jadi cerdiknya. Lepas tu Nabi baca doa kepada dia. Abdullah ibnu Abbas, Nabi nak bangun tahajud, ia bangun dah. Cuba gambar ibu apa? Umur berapa budak ni? 13. Ia umur 13, Nabi mati. Makna 13 tahun dia duduk dengan Nabi. Jadi dia ni sukanya khidmat kepada Nabi. Tahu kata Nabi nak bangun tahajud malam, dia cedek air semaya. Dia ambil air dalam bekah, wi kepada Nabi untuk wudu. Untuk wudu. Dan Abdullah ibnu Abbas pernah lihat Nabi tengok Nabi duk kecek dengan malaikat Jibril alaihi salam. Biasa tengok malaikat duk kecek dengan Nabi. Allahu Rabbi. Lalu itulah Nabi pegang kepala dia, Nabi baca doa, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Doa ni lah hak kita nak baca kepada anak kita. Piye mana ibu bapa nak baca? Waktu kita dukung anak. Dukung anak, anak nak tidur baca siuk di kepala. Anak duk main ni. Misal duk rumah, anak pergi mari kita panggil anak, "Madik, mai." Dia masuk dekat pegang kepala, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. 3 kali baca siuk atas kepala anak. Baca semua. Anak jadi berjuruh dan juga anak jadi cerdik. Kalau nak wi anak cerdik, waktu ulik anak tidur ibu apa? La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Ayat ni ada tulis dekat kubur Nabi. Itu nak masuk raudhah belah lek kiri tu ada tulis. Baca ayat ni ulik anak tidur. Anak jadi cerdik.
Kita oleh anak hidung agak apa ibu? Do adik no tidur. Adalah kalau mok wehi India lagu India. Kalau mok wehi dandut lagu dandut. Abang anak duk tergetah. Yalah dah masuk dengan mok. Nak we anak jadi gumano kita ni punyanya. Lepas tu jangan fikir anak nak jadi berjuru kena mok pok tu juru. Dah. Nabi Ibrahim jadi nabi. Ayah dia nama apa? Azar. Siapa Azar? Orang wak tokong. Hak raja Namrud. Azar orang jahat, mok dia orang baik. Ibrahim jadi baik. Tak mesti mok pok tu daripada alim ulama, anak baru jadi alim. Sebab kita jangan katanya, pada demo anak tu guru. Dak. Tak kira siapa dia, bila kita bentuk anak kita jadi baik, anak jadi baik. Anak kita jadi baik. Sebab tu doa ni saat ni Nabi baca kepada Abdullah ibnu Abbas, ia jadi alim tuan-tuan. Nabi raya Abdullah, dua perkara yang akan berlaku kepada kamu waktu kamu dekat nak mati. Satu, mu jadi orang alim. Yang kedua, mu mata buta tak nampak dekat nak mati. Sungguh hak Nabi royak berlaku sungguh. Padahal Nabi mati dah. Lepas tu Nabi mati, dia umur 13. Tapi nek 80 ne mati dia, 1000 ne ratus ne puluh ne hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas. Satu ketika sahabat Nabi tua-tua saja. Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang lain tak ada. Budak-budak kecil tak ada. Ia seorang duduk masuk dalam. Umur tak sampai 13. Masuk dalam majlis orang tua. Patutnya kena hamak tu baik. Sebab orang tua tak boleh cecek dengan budak. Tapi dah, waktu tu dialah orang mentafsirkan Al-Quran. Sebab apa dia pandai tafsir Quran? Sebab Nabi sendiri baca doa kepada dia. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, bagilah agama faham, faqih, memahami di segi agama kepada budak ni. Wa allimhu ta'wil, dan pandai dia takwilkan Al-Quran. Alim dan juga takwil Al-Quran. Sebab tu ibu bapa doa ni baca kepada anak. Tidur malam anak kita baca. Sebab tu amak nak raya, bila kita nak tidur malam, dua perkara kita kena buat. Satu, kena panggil anak kita tanya soalan. Tanya anak kita, saya dak ke Umi, saya dak ke Abi. Hajar anak kita panggil gapo kita? Umi, Abi. Orang lain ni dak dah daddy. Loh, kita lengut daddy. Bangladesh. Daddy, aduh kemah. Sedap daddy. Mana nak tengoknya daddy ni. Subhanallah. Hujan kan? Barakahnya malam ni. Alhamdulillah. Nah, yo tak ada khayak lagi ni. Sebab tu duk tengok di rumah, boleh sama-sama kita pakai masuk mari selalu dah. ยอดณปัจจุบันนี้ก็คือ 478,657 บาทนะครับนะminta pakak-pakak kita sama-sama kita masuk mari, semoga barakat kita pada malam ni dan juga kita dapat barakat daripada kita buat jariah untuk diri kita, dan kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hujan yang turun mari sebagai rahmat. Nah, satu ketika waktu Nabi SAW bersama dengan sahabat, hujan turun mari. Sahabat tak ada pergi lari. Semua pakat duk tadah air hujan. Kenapa? Kerana dia rasa kata itu adalah hujan rahmat. Apa rahmat? Rahmat Allah Ta'ala nak buat turun mari. Kena kepada dia, dia juga dapat rahmat daripada Allah. Maknanya lepas daripada tu, dia akan dapat benda-benda yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, umur kita yang pertama mula start daripada beranak sampai 15, ia panggil budak. 15 sampai 35 dia panggil muda. Wairun yawacun. Sampai 35 tahun. Sebab tu 20 tahun
dalam orang duk dalam masa muda. Siapa dia boleh jaga diri daripada benda-benda tak molek waktu muda ni. Lepas pada umur 35, orang ni jadi orang yang molek. Orang molek. Tapi kalau celah-celah ni gi kena terlibat dengan benda dadah, benda maksiat dan sebagainya, maka lepas pada tu ia tu akan tak selamat. Saya ada sains, lah ni saya umur 38. Waktu kita muda hari tu umur 18, 19, ada sains, duk sains sekali. Dan sains kita tu dia gi makan apa ni, gitera benda-benda dadah. Hari tu ia umur 18. Learning kita klik rumah jumpa dengan dia, duk kena dadah tak habis lagi. Tak dia tinggal lagi. Berapa tahun dah? Allah, lamanya masa. Apa nak ayat? Nak ayat kata siapa dia boleh jaga masa muda selamat dari benda-benda dadah dan sebagainya, maka orang ni akan selamat kepada akhirat. Selamat sampai waktu ia tua, ia selamat. Oleh tu ujian botosa wairun ya wacun pacuban ni banyak kali. Kita orang tua ni, hok umur 60 70, terah kita yon adik. Masa 15 sampai 35, gapo mene orang buah pada masa tu. Kalau ya septit ada sekat ranyo, tak ada kuat. Tak ada banyak. Tak serupa dunia lah hari ni. Mene telefon tak ada pada masa tu. Tapi orang muda lah ni, ia kena berdosa paling besar. Lebih lagi orang muda hok duduk dalam negeri sia. Pak kita gapo? Benda dadah dibebaskan. Air ketung tidak diharamkan, tidak disalahkan. Ni berdosa. Maknanya tak salah. Nak makan, nak jual, sebagaimana yang kita tengok sekarang. Oleh tu kita hak umur lebih dah, lebih pada 35. Contoh saya 38. Kalau orang wari air ketung, wari arak, wari benda mabuk, we free, penuh duk depan muka kita. Makanlah, tak say dah. Tak say, lepas tu tak berasa. Tak ada nak dah. Sebab kita habis masa muda. Habis masa muda. Terah kita umur di hari ni umur 21. Lepas jemput tahan 22. Tak yakin lah. Tak jamin diri, takut-takut gi kena juga, terah juga. Sebab tu, hai pemuda, berteguh, berkemah dengan agama, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambilnya pemuda pada masa Nabi, gapo untuk dia selamat waktu dia muda pada hari itu. Pemuda pada masa Nabi, umur tak sampai 18, waktu perang Badar, pakak berebut nak pergi. Sehingga Nabi kena katla, orang ni tak boleh pergi, umur tak sampai, mu tak boleh pergi. Tapi ada hak umur tak sampai 18, Nabi kata mu boleh pergi. Apa boleh pergi? Kerana orang tu, sahabat seorang tu, orang muda seorang tu, dia pandai mana tubuh dia gagah, dia pandai di segi perang. Maka Nabi ajak pergi kepada perang Uhud, mati di medan Uhud. Allahu Rabbi. Sebab tu waktu kita muda, jaga baik, jadilah orang muda yang terbaik di agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu umur kita yang ketiga, 35 sampai 55, 20 tahun juga. Gapo dia panggil? Waktu waktu tua. Tua dah. Lepas 35 dia panggil tua. Umur 40 Nabi sunat bawa tukar. Tak ada sakit kaki, tapi sunat bawa tukar. Kerana sunat nak wi khabar kata aku ni tua. Tua. 55 sampai 70 dia panggil tua. Nekes. Tua mana? 70 naik lagi, hak tu kena buhsa lagi. Tua sungguh-sungguh. Kena khabar. Tak khabar, umur 70 duk main dengan budak werung lagi. Habis kira dah. Tak ada ubah.
Tak usah buat penawar dah. Orang tu pakai cuk beribu. Maknanya, dalam keadaan kita tua saat ni, kena teriam tua sebiang. Lagu mana kalau hari ni kita umur 50, ada lagi 13 tahun. Untuk kita cedek bekalan dalam kubur pada masa akhirat esok. Kerana sekarang duduk atas dunia, kita ada 3 tempat lagi hak nak pergi. Tak cuk lagi ciwik kita ni. Kita orang Islam mati yang mencop nak. Orang kafir mati cop lah. Dia tak kira dah masa depan. Kita Islam tak cuk lagi. Ada lagi alam barzakh, alam kubur. Bila dinamakan alam yang ketiga, mula start daripada mati sampai bangkit kunci. Siapa orang bangkit yang pertama? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang ketiga, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Yang keempat, kubur hak duduk di kubur bangkit, Jannatul Baqi'. Lepas pada tu semua manusia bangkit kunci. Masa tu dia panggil masa yang keempat. Dia panggil alam mahsyar, pada mahsyar. Mahsyar makna tempat panah. Siapa bila? Siapa kepada timai amalan, lalu titis sirak, cuk. Akhirnya gi syurga, gi neraka. Syurga neraka umur yang kelima. Tempat yang kelima, alam akhirat dinamanya. Akhir, cuk. Jadi wiriti kata, 3 lagi kita nak pergi lah. Kita nak pergi 3 tempat lagi. Maka 3 tempat lagi ni ya ada alamat orang selamat weh. Alamat orang molek, alamat orang tak molek. Nabi waktu Isra' dan Mi'raj, Nabi lalu satu tempat bau sedap. Ibu bapa, sedap bau. Bau lebih pada kasturi lagi masuk dalam hidung Nabi. Nabi tanya, bau siapa dia? Itu bau Masitah. Siapa Masitah? Orang Tino yang duduk mengasuh anak Fir'aun. Masa tu Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Siapa tak percaya Fir'aun jadi Tuhan, dia bunuh. Dia bunuh siapa kepada anak dan anak cucu. Fir'aun jahat, tak ada orang atas dunia. Tapi orang duduk dalam istana, namanya Masitah, duduk mengasuh anak Fir'aun. Waktu sisir rambut, Bismillah ta'isal Fir'aun. Dengan nama Allah, mapuh Fir'aun. Ta'isa makna binasa. Bahasa kampung kita, mapuh Fir'aun. Anak Fir'aun kata, aku nak royak ke ayahku. Mu kata gapo? Royak aku tak takut. Fir'aun mari, ambil kholi puyuk yang besar, kawah besar, pingat api bawah, letak air dalam, maka air duk gelegak. Panggil 4 beranak, tok laki Masitah tahuk dalam kawah. Anak hak boleh jalan tahuk dalam kawah. Masitah duk dukung anak kecil. Dukung anak yang kecil. Di situlah Fir'aun heret ambil anak Masitah, sipir nak lepas. Tanya Masitah, "Pia Tuhan?" Kaligus Masitah nak jawab kata Fir'aun tu Tuhan, kerana nyanyi kepada anak mati depan mata. Akhir sekali anak boleh kecek tuan-tuan. Anak Masitah boleh kata, "Wahai ibu, percayalah kepada Allah, yakin kepada Allah, jangan ikutnya Fir'aun." Mati belaka. Semua 4 beranak mati. Tempat dia mati tu jadi bau sedap. Apa alamat? Ini adalah ahli syurga. Alamat ahli syurga, mayat dia bau wangi, bau sedap ibu bapa. Begitu juga kita manusia yang hidup atas dunia, kematian. Khamtai. Mati kita ni, ia ada sombek, ada 2 pesan, ada 2 jenis ibu bapa. Satu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati comel, mati molek, rupa molek, senyum molek. Alamat orang mati molek ni gapo dia? Satu, mati malam Jumaat, mati hari Jumaat. Yalah tu. Yang kedua, mati boleh sebut la ilaha illallah, mati molek orang ni. Yang kedua, mati tengah-tengah duk buat ibadat, tengah baca Quran, mati, tengah sembahyang, mati, tengah baca khutbah, mati. Tengah duk mengaji agama, mati. Orang ni mati keadaan yang baik. Yang keempat, mati lepas pada taubat. Contoh orang ni jahat. Tapi satu hari berasa nak pergi Mekah. Taubat di Mekah, kelik mari 2 hari, mati. Mati baik orang ni. Alamat orang mati baik. Yang kelima dalam hadis sebut, lepas pada mati dahi jadi peluh. Tu alamat orang mati baik. Allah. Lain pada tu mati jahat.
Lagu mana mati jahat? Mati dalam keadaan tengah-tengah duk buat maksiat. Tengah minum air ketum mati wal-iyazubillah. Tengah duk curi barang orang mati. Allah takut. Tak ada nak taubat. Tak ada nak mengucap la ilaha illallah mati. Kita kalau tanya kita nak mati macam mana? Husnul khatimah. Kita nak mati molek. Tuan-tuan yang dikasihi, yang pertama hak amal nak sebut. Orang yang sedekah, Allah Ta'ala dia mati baik. Ni benar hak kita boleh yang pertama. Malam ni kita sedekah jariah membinakan satu masjid. Yang pertama sekali, waktu kita nak mati, orang sedekah, Allah Ta'ala mati baik. Kalau nak mati baik, sedekah banyak. Jangan saya, jangan takut. Bila sebut bab sedekah, kadang-kadang kita mari berasa saya. Wasa tak saya. Nanti nak sebut tak lagi. Nak buat macam mana? Fikir lagu mana? Tak sewi berasa kata saya duit hak kita habis dengan sedekah. Nah, satu, orang yang sedekah, Allah Ta'ala pilih dia seseorang husnul khatimah. Mana alamat dia? Tak payah kita cerita pada masa Nabi lah. Satu ketika waktu Covid baru ni, seorang mok daripada Jahar jalan dekat ni. Dia pergi rumah saya. Apa? Mok nak sedekah ni. Duit dalam sapun ni, mok duk cedek berapa tahun mari dah nak buat bekal mati. Mana bekal lepas pada matilah. Sedekah. Sudah tu gak mok klik, amo buka kejut tengok. Berapa duit ibu apa? 30,000. Allah. 30,000. Bukan orang kaya, orang biasa. Duk 2-3 bulan mari pula. Baba, hak ni hak akhir. Tak ada dah. Lepas ni tak ada dah. Mau taruh duit hak akhir, buat bekal mati baba. 30,000, 60,000 ya sedekah. Lepas tu duk Covid, akhir-akhir Covid tu. Maka anak dia telefon kata mak mati. Bila yang mati berapa? Mati malam Jumaat. Subhanallah. Mati malam Jumaat. Waktu nak mati, anak cerita, semua anak-anak cucu mari likor. Mak minta maaf. Akhir sekali, mak, la ilaha illallah. Pejam mata kat senyap. Mati. Amalah orang pergi semaya dia, mayat-mayat jadi imam hatta pergi sampai kubur. Ni, tanda, alamat cacing. Kata Allah Ta'ala, sungguh-sungguh betul-betul dia akan bui orang yang semata dia ikhlas kerana Allah, sedekah menghasilkan kematian mereka itu mati dalam keadaan yang baik. Allah ni yot bericat 495,000. Dia nak wi 5,000 kau. Nak wi siapa 500 ni. Tak berhenti tak apa 500 tak berhenti. Yot ni kau duk tengok dalam live shot ni. Pakat on mari weh. ช่วยกันโอนกันเข้ามาอีก 5,000 จะเข้า 500,000 แล้วอีก 5,000 จะเข้า 500,000. Lepas tu kita nak banyak lagi. Nak boleh buat tapak masjid 2 lapis. Allah. Tak ada kena saya kepada harta. Baik. Lepas daripada kematian kita ibu bapa, tempat yang ketiga iaitulah di alam kubur. Kubur bagi dua. Satu kubur orang baik, kebun syurga. Dua kebun orang jahat, lubang neraka. Hak Nabi sebut. Kubur baik, kebun syurga. Kebun. Dalam kubur tu seperti kebun. Dah sepik je kubur, dah jadi luah. Allah Ta'ala menjadi suku bagi kubur dia luah. Tapi kubur orang jahat sepik. Hak nampak sepik, sepik lagi. Siapa tulis rusuk ni bergadah-gadah. Allah berjerit, tak ada pia dengar. Kalau dengar, tak ada pia boleh tolong dah. Satu mayat tuan-tuan, ni nak royak satu dosa, jangan sama sekali kita lakukan, kita buat. Berlaku di negeri Urdun, tak silap. Seorang ni dia pergi Mekah sampai 3-4 kali. Tapi waktu dia pergi Mekah, dia tak nampak Kaabah. Orang piping tawaf Kaabah, dia tak nampak tuan-tuan. Akhir sekali dia klik lumah lama, dia mati. Hari mati dia, orang gali lubang liar kubur. Bila gali-gali temu dengan ular. Ular duduk dalam lubang. Kamu
gali lubang lain pula. Gali lubang yang kedua, temu ular. Belakang ular. Bukan kecil ular, belakang. Allahu Rabbi. Gali lubang yang ketiga, ada lagi ular. Tak ada dah nak gali yang keempat, mayat mari dah. Sudah mayat siap dah. Siapa mayat duduk di kubur? Nak kamu ke mana? Ular ada. Akhir sekali daripada ular, keluarnya api. Tiba-tiba, orang cara mayat, royak kepada anak dia, mu paling kelik lah. Mu paling kelik lagi, tak apa. Mayat mak mu ni, aku nak cara. Mak dia, anak dia paling kelik. Paling lagi, anak dia berasa nak tengok mak dia yang terakhir. Bo anak dia paling, mayat-mayat tempat ngusung tu, berapi tuan-tuan. Tubik api. Ya Allah. Maka orang cara mayat, maka lepas. Lepas tahuk mayat, kamu lalu dah. Dengar api-api lagu tu. Akhir sekali, geger dalam kampung, pakak pergi tanya. Gapo orang ni? Dok ke orang molek ke? Orang ni kerja dia rong payabal. Nurse jadi payabal. Pandai claw. Dia duduk tempat beranak. Bila dia duduk tempat beranak, dia banyak temu dengan budak-budak mati kecil. Tiba-tiba ada seorang Tok Bomo sihir. Bomo sihir minta nak beli budak mati kecil. Dia jadi payabal. Hari mana dia temu budak hak mati halus kecil tu, hak orang tua tak secara keluarga tak pakai serah orang payabal, dia ambil budak tu. Kalau kita panggil anak kerak dah. Ambil jual kepada orang sihir tadi. Orang mai sayasat. Maka Tok Bomo saat ni dia buat sihir. Moga ada orang gaji dia ni, orang upah dia, bayar duit, buat kepada deki seseorang. Bila buat ke deki pada seseorang, orang tu sakit sampai mati. Orang tu, orang deki tu sakit sampai mati. Maka hasil daripada yo ni, yo bukan orang buat sihir, tapi yo wi benar. Wi budak yang mati kecil untuk buat sihir kepada orang. Allah Ta'ala azab. Subhanallah. Wal'ayazubillah. Tengok kematian mereka dalam keadaan yang jahat. Wal'ayazubillah. Sebab tu jangan sama sekali. Ni sifat deki saat ni sehingga membuatkan kita berani nak buat. Dunia tak apa, tapi kematian kita nyanyi tuan-tuan. Takut. We takutlah. We takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala supaya diri kita tu selamat di alam kubur dan juga di negeri akhirat nanti. Dalam kubur saat ni Nabi royak 3 kali. Hak nak duduk sekali dengan kita waktu di alam kubur, sedaqatin jariyatin. Nabi kata idza mata ibnu Adam. Bila mati anak cucu Nabi Adam, inqata'a, putus. Inqata'a amaluhu, putus amale. Maknanya dia tak boleh buat gapo. Bila mati nak sedekah, nak gapo tak boleh. Illa min salasin, malaikat yukwen samya. Hak ada lagi nak sapa dia. 1, sedaqatin jariyatin. 2, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu manfaat yang mengajar orang boleh amal dengan hak yang mengajar, dia mati pahala siapa dalam kubur. Yang ketiga, wa waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang berdoa kepada ibu bapa. Anak soleh ni kena ngaji tahfiz, dak. Anak soleh kena hidup ponak, dak. Anak soleh sentiasa berdoa ibu bapa. Hari mana, waktu mana dia akik tangan, belum dia nak doa kepada diri dia, ya Allah, ampunlah dosa ayah dan ibuku dalam kubur, ya Allah. Waktu dia sembahyang 5 waktu, sebut waladdallin, belum nak sebut amin. Anak soleh ni, Rabbi fili wali walidayya, amin. 5 waktu 17 rakaat, 17 kali baca Fatihah, 17 kali doa kepada 2 ibu bapa. Ni anak soleh. Anak soleh dapat rezeki daripada tanah pesaka, harta pesaka, maka tak lupa buat makan hadiah pada ibu bapa. Beli Quran, letak masjid, hadiah ibu bapa. Sedekah buat masjid, hatta kepada 2 ibu bapa. Malam ni anak yang soleh, dia sedekah untuk masjid sini ni. Anak soleh dia niat, ya Allah, aku menjadi pahala yang aku sedekah malam ni siapa kepada tok nenekku duduk dalam kubur, ayahku, ibuku duduk dalam kubur. Ni anak yang soleh
yang tak akan lupa kepada dua ibu bapa. Maka kita salah satu daripada benda yang paling mudah sekali hak kita nak mati dan ada kepada kita dan dia akan sapa kita dalam kubur, sedekah jariah. Ni buat masjid malam ni jalan dah. Cerah kubur kita. Allahu Rabbi. Sedekah jariah juga beli Quran kepada budak tahfiz. Budak tahfiz dia baca Quran bukan sekali. Kalau kita beli Quran tak masjid, bila tahu orang baca? Letak masjid. Lebih lagi tak masjid haram. Masjid haram kalau Quran bukan hotel, dia pakai waktu beg lalu dah. Pakai waktu beg. Kalau letak tu pun dia cek tengok. Kadang-kadang dia ambil hak kita waktu beg tak luar. Kalau wagi kepada budak tahfiz, baca semua. Budak tahfiz nak ingat sosa tu, berapa terik dia duk baca. Quran dia, hak kita. Jariah. Siapa kita dalam kubur? Allah. Sebab tu tak rugi sekali. Hasil daripada kita sedekah, dalam kubur kita dapat. Satu ulama, tak silap Imam Ghazali, dia pergi hantar mayat kubur. Penuh orang pakat ziarah kubur. Kamu sudah mayat. Dia tanya ramai-ramai. Mu tahu ke tak? Mayat saat ni hak duduk dalam kubur. Dia nak gapo lah ni? Semua jawab, dia nak bangun semula. Dia nak kelik duduk atas dunia. Tanya lagi. Dia nak buat gapo kalau dia boleh kelik? Dia nak sedekah. Tanya pula. Lepas tu hak dia nak dua perkara saat ni. Dia boleh naik tak? Tak. Dia duduk dalam kubur tu. Maka ulama tu kata, fak kita semua pun supaya juga sikit lagi. Masa kita duduk dalam kubur, kita nak juga dua perkara. Nak ke apa? Nak kelik duduk atas dunia. Lepas tu nak sedekah. Nak sedekah. Tak ada nak buat amalan lain. Nak sedekah. Lepas tu boleh tak? Tak boleh. Oleh tu lah ni tak sapa lagi. Kita tak duduk dalam kubur lagi. Kita tak sapa lagi. Makna duit kita laku lagi. Masa kita laku lagi, masa boleh lagi kita nak memperbanyakkan buat amal ibadat di waktu itu. Baik. Saya akan sebut, tuan-tuan. Masa ada lagi lebih kurang 20 minit. InsyaAllah. Pukul 11 kita berhenti. 2 jam cukup. Amal ni 3 malam dah. Tak ada kelik rumah. Mula start daripada Patelu. Malam duduk di Sedau. Atau malam ni sini. Malam ni kelik lah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, ingat. Satu, hak kita sedekah, Tuhan beri kita mati baik. Yang kedua, kita sedekah malam ni, gapo kita boleh? Tuhan ampun dosa lalu dah. Waktu kita ambil duit boh dalam peti, Tuhan ampun dosa. Waktu kita own duit masuk niat molek, Tuhan ampun dosa. Sedekah menghapuskan dosa yang telah lalu. 2. Yang ketiga, sedekah menolakkan bala. As-sadaqatu taruddul bala. Sedekah ni menolakkan bala. Ulama kita dulu pesan, kalau ada mati dalam rumah, mati ni bala. Mati ni susah. Mati ni serabut. Tok lelaki mati, bini Allah hidup ke mana. Anak mati, ayah mati. Ciwit tukar lalu dah. Makna satu bala dalam rumah kita. Nak buat gana dalam kesusahan ni nak tolak berhabis. Waktu nak waktu beg mayat, maka ambil duit, cadar duit 20, 10. Ke budak sedekah. Niat ke apa? Tolak bala. Jauh bala. Waktu kita nak pergi musafir jauh-jauh. Nak pergi Mekah. Ikutlah. Nak pergi mana-mana. Belum nak tubik rumah tu. Atau waktu kita nak keluar, belum nak naik kereta saat ni, sedekah. Apa sedekah? Tolak bala. Tak tahu. Masa kita nak pergi hijrah, pergi musafir, nak berlaku gapo kepada kita, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tak say gapo? Tak say berlaku tu, berlaku ni, ujian ni. Bila kita tak say, dia panggil nak tolaknya bala. Nak buat ke mana tolak bala? Iaitulah sedekah. Sedekah ni menolakkan bala. Yang keempat, amalan kita sedekah Allah Ta'ala kasih. Atas dunia, manusia bank open source. Ada 2. 1, orang Tuhan kasih. 2, orang Tuhan benci. Kalau kita nak menjadi orang yang Tuhan kasih,
Iaitulah satu daripada amal yang menyebabkan Tuhan kasih kepada kita, iaitulah amalan sedekah. Dalam arti bila aku sedekah, Tuhan kasih aku. Orang kupik, orang kedekut, Tuhan tidak kasih. Nah, Allahu Rabbi. Sebab itulah bukan sekadar malam ni saja yang kita sedekah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk rumah, sengah tu ada budak mari minta khairat di rumah kita. Budak tadika. Ya suara orang wisalam minta khairat ni ya tak serupa. Salam budak nak nasib bakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu nak nasib. Wisalam dalam semaya, Assalamualaikum warahmatullahi dalam semaya. Wisalam minta khairat, Assalamualaikum. Duk dapur. Duk dapur tu jalan nyok. Waalaikumsalam. Allah la ilaha. Muka pun masai. Buka pintu ku dak atas dah. Mari pula dah. Budak siap lano bekeng. Mai mana dek? Oh tanya budak. Budak tadi kah? Mai mana dek? Suara tu bekeng. Mari ikut naro. Apa? Khairat tadi kah? Sungguh dak ni. Biar tak email. Tanya tak email. Budak kenal tak email orang hantar tadi ni tadi kah? Tok Nebel nama apa? Siap. Tok Nebel lah. Tok Nebel lah. Tanya. Mana tengok surat? Takutnya tipu. Tengok surat. Lesen majlis. Yang dah lesen lah ni. Kalau lu majlis tak lesen, tak boleh. Ni lesen majlis cukup siap. Ni hak betul. Masuk pergi cari duit. Tak ada duit pecah. Duit pecah ada. Cari temu merah, cari temu hijau. Ada hijau sekeping 20 kaut lah hijau tu. Waktu B hijau. Dek, dekah dek. Dekah tadika dah. Dekah. Wi 20. Tambah lek 19. Budak akik tangi tobat aku tak hari dah sini. Ingat siapa mati. Allah nak dekah sekut dia tanya bih tok Nabi temen ni. Tu nak ayat kata kita kedekut gitu lalu. Ya Allah, ya Rabbi. Abang tu jangan kita rasa saya. Amo nak bagi kita fikir, tak sewa rasa saya. Gini. Kita buat rumah habis berapa juta. Nak tanya, saya ada duit tak? Tak ada. Apa tak ada? Kita nak rumah kita. Beli kereta. Beli kereta. Habis duit beli kereta. Saya dah. Sebab kita nak naik. Orang Tino beli mah, beli dakwah. Oh, dakwah tak akal, dakwah 70 kok awak klik Mekah tu. Hal mek umur akal. Pakai dakwah nunu. 78,000. Nyogi nago nunu. Ya tengok. Saya duit dah. Apa? Nak akal. Kita nak guna boleh kita. Beli mah tak saya. Tak saya. Mana benar hak boleh kita tak saya. Dengan molek. Tuhan ampun dosa. Dosa biar. Dosa kita. Tuhan tolak bala. Bala biar. Bala hak nak kena kita. Dekah kat ni. Tuhan wi kita mati molek. Boleh kita. Bila benar tu boleh kita. Saya ke? Fikir situ. Patut pun kita saya. Tuhan ampun dosa kita. Tuhan beri kita selamat. Tuhan tolak bala kita. Dan Tuhan kasih kepada kita. Pia kita. Benar tu boleh kita. 4 dah. 5. Hak nak boleh lagi. Kenapa? Orang yang sedekah, Allah Ta'ala tambah rezeki. Nabi sebut diri weh. Nabi kata, ma naqasat maluhu min sadaqati. Tak kurang duit hak orang sedekah. Tak kurang. Hari ni habis. Tapi lepas ni Tuhan balas. Lepas ni Tuhan balas. Tuhan tambah. Kadang-kadang hak kita fikir sekadar 1,000, Tuhan tambah 5,000. Percayalah, yakinlah. Benda ni Allah Ta'ala bagi sungguh-sungguh. Boleh kepada kita. Orang yang sedekah, Tuhan sembuhkan penyakit. Salah satu daripada ubat penyakit tak kira sakit gapo. Sedekah. Ulama kata bukan kita sakit saja dak. Kita sakit, kita sedekah, Tuhan sembuh penyakit.
Ayah kita sakit, anak ni sedekah. Ayah sakit di rumah hospital. Anak ni sedekah. Ya Allah, dengan aku sedekah malam ni, minta ayahku sembuhkan penyakit dia, ya Allah. Maka Allah Ta'ala sembuh penyakit ayah kita. Sedekah menyembuhkan penyakit. Sedekah juga selamat kita di alam kubur. Sedekah juga Tuhan panjangkan umur. Sedekah juga boleh duduk di bawah naungan aras di padang mahsyar. Padang mahsyar, lepas kita bangkit, manusia 3 bab. 1, manusia duduk di bawah teduh. Yang kedua, manusia duduk bawah api neraka. Piye? Orang duduk bawah api neraka. Lek bawah dia, lek atas api neraka. Munafikin. Orang munafik. Lek luarnya Islam, dalam hati kafirun. Abdullah bin Ubay bin Salul, waktu nak pergi Uhud, dia bawa tentera dia 300 orang Muhammad. Fak kita nak pergi tolong Islam. Bawa dengan parang, bawa dengan pedang, cukup siap. Nabi kata tak say. Nabi tolak lagi. Kita tak biasa minta orang yang bukan Islam, yang nak mari tolong agama Islam, lawan dengan puak kafir musyrikin. Dah, munafikin. Orang munafik. Abdullah bin Ubay, anak dia nama Abdullah bin Ubay, Islam. Anak dia molek, tapi pak tu munafikin. Orang munafik akhirat esok, atas kepala ni api neraka, lek bawah orang. Dan golongan yang ketiga, atas kepala ni asap api neraka, lek bawah manusia. Siapa dia? Iaitulah orang kafirun, orang kafir. Orang kafir semua duduk bawah asap api neraka, duduk tengah panas. Matahari yang dekat. Pada masa matahari dekat, manusia duduk dalam hal telanjang. Manusia duduk tunggu lama nak kira amalan. Hak duduk gelepar-gelepar, hak lapar-lapar. Tapi ada budak yang kecil duduk bawa air. Budak kecil bawa air. Duduk nusuk orang ramai. Nusuk. Orang pegang. Hei budak, wari air diku. Aku tak wi. Aku nak pergi kepada ayahku. Mana ayah dia? Dia pergi cari ayah dan mak dia. Siapa budak tak ni? Budak mati kecil. Hak ibu bapa sabar kematian. Anak mati belum pada balik. Beranak mati. Umur 1 tahun mati. Umur 5 tahun mati anak. Mak pak selamat. Mak pak sabar daripada kematian anak. Anak boleh syafaat ibu bapa dia waktu itu. Maka masa itulah orang boleh duduk bawah teduh 7 golongan. 7 golongan. 1 daripada 7 sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya orang sedekah dengan ikhlas. Ni supaya kita malam ni boleh duduk bawah naungan arah. Oleh tu ibu bapa, orang sedekah hak terakhir ia boleh gapo dia? Iaitulah dapat masuk syurga, api neraka tak makan. Orang sedekah, api neraka tak masuk dekat. Kau sedekah, kau jauh dengan api neraka. Faham? Kau kita sedekah, api neraka kau jauh. Hana wi jauh tak tepuh dengan kita, sedekah wi jadi banyak, wi acak-acak, barulah api neraka tak makan. 2 tempat saja akhirat esok, syurga dengan neraka. Tak kena api neraka, orang ni akan masuk syurga. Oleh tu, ibu bapa yang dikasihi, fikir molek. Jalan nak masuk syurga bukan ada satu jalan. Bukan ada jalan dah. Supaya nak pergi bakar. Orang ni pergi dengan motor, pergi dengan kereta rudang, kereta api, kapal tubing. Siapa belakang? Jalan nak pergi syurga ada banyak jalan. Orang alim, orang ada ilmu, dia duk mengajar orang, buat kita, dia dapat masuk syurga dengan ilmu. Orang rajin bangun tahajud, rajin tengah malam, tahajud dia bawa dia masuk syurga. Orang rajin zikir, rajin baca Quran, amalan tu bawa dia masuk syurga. Sayyidina Bilal, gapo hak dia harap masuk syurga? Duk dengan air semaya. Bilal ni tu kebel. Bilal ni tu pergi kali dengan Nabi. Tapi amalan hak dia yakin kata benar ni, bawa dia masuk syurga syirak. Gapo? Air semaya. Duk dengan air semaya semua. Inilah salah satu amalan ahli syurga, iaitulah wudu. Duk dengan wudu. Ibu bapa, kalau kita baca Quran 5 minit, 5 minit kita boleh pahala. Berhenti tak boleh dah.
Tapi baca ada wudu, kita ngorek saat ni ada ais maya. Lon ni ada ais maya lagi. Berapa minit ni? Berapa jam? Boleh pahala tak berhenti-henti. Oleh tu nak kita faham katanya, pilihlah mana-mana satu amalan hak aku harap kata boleh masuk syurga. Kalau kita rajin baca Quran, bacalah jadi banyak. Kalau kita rajin bangun tahajud jangan berhenti. Nah, kalau kita tak ada moga lain, aku nak sedekah, tahajudku malas, Quran tak mana baca. Nah, aku nak sedekah, amalan sedekah, aku harap sedekah ni lah nak masuk syurga aku. Tapi lah ni tak sampai 500,000 lagi. Cuba update sikit weh. Gana weh. Tak boleh berhenti ni. Nak berhenti tak boleh. พี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับ โอน masuk banci. Kalau duk tengok ni, kita nak lagi 4,000 kau. Amak saya berhenti kalau tak apa 500. Rugi minyak kereta. Kena update kau 500 lebih dah. Mari dah weh. Berapa tu? Pecah. 5 sen 53,000. Alhamdulillah. 500 lebih. Adalah. Cukup untuk kita pada malam ni. Alhamdulillah. Bermolek dengan masa pukul 11. Jadi alhamdulillah. So lagi terakhir nak pesan. Setiap kali kita buat gapo, buat amal lah. Kita puasa, kita semaya sunat, semaya tahajud, baca Quran. Kita pergi ziarah orang sakit, ziarah kubur. Kita zikir, kita selawat Nabi. Kita buat amalan gapo, kita sedekah, berasa sedap. Rasa sedap. Bila boleh zikir, serenuk dalam hati. Boleh sedekah, rasa segar. Contoh kata malam ni kita mari tak boleh sedekah. Duk tengok dalam laisuk tak boleh nak on. Allah kriak weh, tidur tak jenera weh. Awak rana nak boleh sedekah juga. Siapa situ? Maya sunat terawih, rasa suka dengan terawih pak kita boleh amal. Bukan semaya dengan nak sudah cepat-cepat. Maya terawih nak royak lap, nak semaya terawih habis kena buat ke mana? Kan. Syarat nak semaya terawih habis, waktu kita semaya jangan duk bergaduh bila rakaat. Kerana bila rakaat ไม่ใช่หน้าที่ของเรา เป็นหน้าที่ของอิหม่าม Terimam bila rakaat. Kita jadi makmum nanti turut terimam. Terimam takbir kita takbir. Terimam wisalah kita wisalah. Ni takbir Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Dalam hati duk bila baru ada lagi. Lebih-lebih lagi hak jadi imam tu Allah sorang. Wan duha wan laili idza saja. Makmum lek belakang lah. Datuk ni tak apa lagi. Tahun dulu ku temu dah. Tahun ni ada pula dah. Kero Pinang budak Hafiz Belanda. Bapa tak padah. Panggil hak suara sedap-sedap gicong ustaz Allah kalau dah tu. Mari sujud ni. Gano kena takmir Hafiz? Dak ya terawih ya panjang. Bila suara sedap ya menarik waktu kita ralik semaya. Tapi bahaya juga. Tok imam muda jangok putih suara sedap. Fortino penuh tabir. Berebuk. Patak akak kanu hok buruk-buruk, tak kanu hok bungo. Ambil atas kepala suk sampai kaki. Kanu je bakar. Nyanyo maya ni kanu tak sodok. Bukan kata kena bungo, nyanyo gelek belakang. Allahu Akbar. Aluh. Comel. Pok atas sepatu ke? Maya pakai baju bola. Hak depan Liverpool.
Lek belakang Melayu. Hak Liverpool lek belakang. Melayu takbir. Allahu Akbar. Liverpool kata. Tahun ni tadi kuda cang. Aduh, tak khusyuk dalam semaya. Apa dah tu? Kalau tu email sedap ni galik. Tapi bimel juga, bimel takut terlupa baca teh. Baca sedap. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Foktino. Khabar-khabar tak email rokok. Allahu Akbar. Tak macam teh. Terlupa teh. Lah, sudah wi saleh tu gok ya cuek. Hei, aku tengok dah tak email tadi yang beli martabak. Allah comel. Bahaya juga pakak berebut nak buat menatu. Dah itu kan. Tapi noyak kata kalau tak email. Tapi hak pentingnya jangan cepat telajak. Jangan lama telajak. Sederhana, biasa. Kada cepat telajak, yo rokok, yo sujud. Allahu Akbar, sub. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la, cepat telajak bunyi sub. 3 kali sub. Sub tak ada lah semaya weh. Maya tarawih weh habis. Siapa dia pergi semaya tarawih tak bila rakaat habis malam tu. Pergi semaya tak imam maya 8 rakaat. Tak imam maya 20 rakaat. Sudah wi salat tak bila sebut Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Jawab sallallahu wasallam alaihi. Tu hak kena. Hak duk bunyi kat balas sallallahu maklai. Maklai. Hak saya bimbangnya 1 Ramadan, 2 Ramadan, Allah ketaknya sejik. Tak imam kata mujurnya buat batil. Utik batil maya tarawih tu gak boleh duit banyak. Berpuluh akhir. Ingat ada fok kecil manis. Darah tinggi. Fok jalan 3 kaki tukar. Hak tu hak habis dapat witik. Hak werung gagah-gagah main bola sedap ni. 8 rakaat mula geliat dah. Susah. Kalau semaya duk nenek kok dine, buat berisak 8 rakaat. Aduh, payah waktu akib ke. Ada akib ke. Tu lagi kedai kopi makan conek. Allah, setahun sekali. Malam ni, nak maya tarawih. Mai dai. Ada malam ni. Ramadan saja. Untuk Ramadan kita sembahyang sunat tarawih. Wi jadi kuat, wi jadi habis. Amogi negeri Yaman, Pratet Yemen. Negeri Yaman. Ya maya tarawih siapa tahu? Maya ke mana? Tak serupa mah kita. Negeri Yaman rumah orang dekat-dekat. Satu bangunan 10 lapis, 5 lapis, 5 keluarga. 10 keluarga duduk dalam tu. Ramailah orang. Mana bangunan ni orang ramai, beratus orang ada. Lepas tu ada masjid sah. Jalan 20 yakah masjid situ. 2 kampung. Dalam Bana Tarim, Hadramaut Tarim. 2 kampung saja masjid wak jemaah 2 masjid. Tapi masjid hak semaya jemaah 336 masjid. Payah maya ke mana? Lepas isya ya maya sini dulu 20 rakaat. Tak maya lagi witir. Tubik masjid ni, ya pergi wipung masjid ni pula. Ya pergi wipung masjid. Siapa sahur? Berhenti makan sahur, maya subuh, kelik tidur. Tu amalan mereka di dalam bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan kita kuat. Lebih lagi muda-muda, ahli pemuda, hidup depan. Buat contoh bagi orang tua. Orang muda duk sahwa sah yang pertama. Nah, ini sebagai contoh yang begitu baik. Oleh itu tuan-tuan yang dikasihi, cukup untuk kita pada malam ni. Alhamdulillah. Hak mana tengok dalam live, boleh on lagi esok, lusa. Ikut bila-bila kita ada masa, nak on masuk untuk menyudahkan masjid, boleh kita on masuk lagi. Dan mudah-mudahan semua kita diberkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan amalan sedekah kita waktu kita panjang umur sampai masuk bulan Ramadan.
Dan insya-Allah kita akhir dengan doa, mudah-mudahan di sekolah ni, sekolah 108 tahun nak buat masjid yang pertama. Generasi berapa kali generasi dah. Pan run torun. Terun ni sama ti casang masjid dah. Ni ke rahmatที่ยิ่งใหญ่ Tengok tu hatta hujan mari. Bukan hujan lebat, rahmat tu. Tu rahmat. Rahmat benar molek. Benar molek tu hewat turun sini. Tak tanya tepi luar hujan dak sana. Allahu Rabbi. Berkat rahmat kita pada malam ni, insya-Allah kita semua diberkat oleh Allah Taala, diselamat daripada segala balanya dan benda-benda yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Jabbar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami semua pada malam ini, ya Allah, berhimpun untuk agama-Mu, ya Allah, untuk membina satu masjid yang mulia, ya Allah. Rumah kamu, ya Allah, walaupun sikit, walaupun sepik, walaupun kecil saja, ya Allah, tapi masjid ini menjadi satu rumah untuk kami dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sedekah kami pada malam ini, ya Allah, sebagai satu jariah yang untuk nak bawakan selamat kami dunia dan akhirat. Jauh kami daripada bala. Tambahkanlah rezeki kepada kami semua, ya Allah. Dan jadilah kami seseorang yang kamu kasih, ya Allah. Dan selamat kami di alam kubur, di padang mahsyar dan di negeri akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, walaupun sikit saja yang kami sedekah pada malam ini, ya Allah, tapi yang sedikit itu menjadi satu amal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Engkau balas dengan balasan yang baik, ya Allah, di negeri akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dunia di hari ini penuh dengan maksiat, penuh dengan bala, penuh dengan benda yang karut, ya Allah. Maka Engkau selamat kami, anak-anak kami, pemuda-pemuda kami, ya Allah, supaya pemuda kami selamat daripada benda dadah dan benda tak baik di atas dunia yang sementara ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matilah kami semua dengan kalimah la ilaha illallah. Selamatlah kami daripada azab kubur. Selamatlah kami di padang mahsyar. Selamatlah kami di titik sirat. Selamatlah kami, ya Allah, daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih kepada Tuan Guru iaitu Bapak Zul Pulakapah yang mana ia sanggup juga mengajar agama pada malam ini.